Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Bendera besar negara Brunei Darussalam diturunkan, menandakan berakhirnya tempoh pengibaran di seluruh negara. Lebih 3 juta ringgit kerugian dicatatkan daripada 79 kejadian kebakaran sepanjang tempoh 6 bulan tahun ini. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam adalah dengan ini dimaklumkan bahawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mengurniakan titah perkenan bagi pelantikan pegawai-pegawai kanan seperti berikut. Yang Mulia 437 Kenal Haji Muhammad Nur Fasin bin Haji Abdul Karim, Ketua Sel Inspektoran Tentera Darat Diraja Brunei, menjadi Setiausaha Tetap Pembangunan, Pemeliharaan dan Teknologi Kementerian Pertahanan. Dan Yang Mulia 643 Kenal Nur Suryati binti Haji Syarbini, Ketua Pejabat Perundangan Tentera, Pejabat Urus Setia Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, Kementerian Pertahanan, menjadi Setiausaha Tetap Dasar Kewangan dan Pentadbiran Kementerian Pertahanan. Tarikh pelantikan pegawai-pegawai tersebut berkuat kuasa mulai hari Isnin 3 hari bulan Muharram 1444 bersamaan 1 hari bulan Ogos 2022. Status harian normal baharu COVID-19, satu kes dalam kategori 5 iaitu memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ICU dan 3 kes dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan juga memaklumkan 1,011 kes sembuh hari ini. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun ialah 80%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin, 53.4%. Manakala liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin adalah 75%. Seramai 10 anak damit dilahirkan pada 1 Muharram 1444 Hijrah di negara ini, iaitu 9 anak damit di daerah Brunei dan Muara dan 1 anak damit di daerah Belait. Pagi tadi diadakan majlis penyampaian hadiah kepada anak-anak damit berkenaan. Di Pusat Perempuan dan Kanak-kanak, Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Soleha, penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatim Datuk Peruka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Peruka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama, dan Yang Berhormat Pihin Datuk Lela Raja Major Jeneral Bersara Datuk Peruka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, selaku Pemangku Menteri Kesihatan dan juga selaku Pengerusi Lembaga Pengarah Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei TAIB. Hadiah merupakan sumbangan daripada Kementerian Hal Ehwal Agama, Perbadanan TAIB dan Syarikat Takaful Brunei Darussalam Sdn Berahan. Sementara di daerah Belait, majlis diadakan di Hospital Suri Sri Begawan Kuala Belait.
Hadiah disampaikan oleh Dr. Dang Haja Ani Haryani binti Haji Abdul Rahman, pemangku Timbalan Setia Usaha Tetam, Dasar dan Pengurusan Kementerian Kesihatan. Kementerian Hal Ehwal Agama meneruskan lagi malam munajat bagi minggu ke-46 secara maya semalam. Menyertainya Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Acara diisikan dengan bacaan Saidul Istighfar, Surah Yasin dan Tazkirah bertajuk Pengajaran Hijrah. Juga menyertai Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Bertawakallah dan berserahlah dengan ketetapannya sesuai. 100,000 keping sungkup muka disumbangkan sebagai salah satu inisiatif bagi memastikan keselamatan petugas barisan hadapan. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Bendera besar negara Brunei Darussalam yang berkibar megah di ibu negara sejak 1 Julai lalu bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-76 diturunkan petang tadi di kawasan lapang Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Upacara penurunan bendera besar negara ini menandakan berakhirnya tempoh pengibaran bendera pribadi bagi pangeran-pangeran dan mereka yang dikurniakan gelaran dan bendera negara Brunei Darussalam bagi orang ramai termasuk di bangunan-bangunan dan premis-premis perniagaan. Bendera besar negara diserahkan kepada Datuk Seri Paduka Wang Haji Mat Satijo bin Sokiau, Timbalan Menteri Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri. Upacara penurunan bendera negara Brunei Darussalam sempena sambutan Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-76 juga diadakan petang tadi di 3 daerah lain. Di daerah Blyth, upacara penurunan bendera berlangsung di kawasan Taman Persiaran Cendera Kenangan Kuala Blyth. Penurunan bendera negara disempurnakan oleh anggota pasukan polis Diraja Brunei dan diserahkan kepada Awang Muhammad Yassin bin Haji Ahmad, pemangku pegawai daerah Blyth. Sementara itu, di kawasan lapang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong, upacara penurunan bendera negara Brunei Darussalam disempurnakan oleh pasukan polis Diraja Brunei dan diserahkan kepada Awang Ajmin bin Haji Meludin, pemangku pegawai daerah Tutong. Manakala di daerah Temburong, upacara berlangsung di kawasan dermaga Pekan Bangar. Upacara penurunan bendera disempurnakan oleh pasukan polis Diraja Brunei dan diserahkan kepada Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Temburong. Sementara itu, acara pentas perayaan sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-76 diteruskan lagi semalam dengan pelbagai persembahan. Di daerah Blyth, acara diteruskan dengan pertandingan Tausyih. Pertandingan dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung Pekan Kuala Blyth dan Persatuan Kebajikan Perempuan Daerah Blyth. Hadir Awang Muhammad Yassin bin Haji Ahmad, pemangku pegawai daerah Blyth. Di daerah Temburong, Cahaya Keinsafan Ilahi, anjuran Lakab Lagur Entertainment memeriahkan pentas perayaan. Acara diisikan dengan persembahan drama pentas Nakhoda Manis, persembahan puisi dan nyanyian. Hadir Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Temburong.
Di daerah Tutong pula, pentas perayaan dimeriahkan dengan Malam Cinta Rasul. Antara pengisiannya, persembahan nyanyian lagu-lagu dakwah dan tazkirah. Antara yang hadir, Awang Muhammad Adi Asnawi bin Haji Awang Adnan, pemangku penolong pegawai daerah Tutong. Di Ibu Negara, diadakan pertandingan akhir Nashin Sekolah-Sekolah Menengah dan Maktam-Maktam tahun 2022. Pertandingan dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan melalui Unit Rohani Jabatan Pendidikan Kokurikulum. Persatuan Bulan Sabit Merah Negara Brunei Darussalam menerima sebanyak 100,000 keping sungkup muka KN95 sumbangan daripada Persatuan Palang Merah Singapura. Sumbangan merupakan salah satu inisiatif persatuan berkenaan dalam sama-sama memastikan keselamatan dan kesejahteraan para petugas barisan hadapan. Pagi tadi diadakan majlis penyampaian sumbangan sungkup muka KN95 kepada beberapa buah agensi kerajaan serta rakan strategik Persatuan Bulan Sabit Merah yang sentiasa berdepan dengan orang ramai. Penyampaian sumbangan disempurnakan oleh Awang Haji Maswadi bin Haji Mohsen, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Majlis diselajurkan dengan penyampaian sijil penghargaan kepada 120 orang ahli dan sukarelawan Bulan Sabit Merah Negara Brunei Darussalam yang menyertai pasukan kawat dan kumpulan medik pertolongan cemas Bulan Sabit Merah yang bertugas semasa istiadat perbarisan kehormatan sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-76 di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin. ...2,660 panggilan kecemasan direkodkan dari bulan Januari sehingga Jun tahun ini yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelaman bagi seluruh negara. Dari jumlah tersebut, Jabatan Bomba dan Penyelaman telah menerima 1,948 panggilan sahaja di daerah Brunei dan Muara. Statistik juga menunjukkan kategori panggilan adalah terdiri dari 168 panggilan bagi kebakaran rumah, bangunan, kereta dan elektrik. Sementara itu, panggilan terbanyak diterima iaitu 2,123 adalah panggilan bagi insiden bilik dan kereta terkunci, menyiasat gas bocor, insiden gangguan dan menyelamat binatang liar, tanah susur, kemalangan jalan raya dan menyelamat mangsa. Panggilan juga diterima bagi bantuan menurunkan atau mengangkat mangsa, bantuan membersih bekas kemalangan jalan raya iaitu sebanyak 155 panggilan dan aduan kebakaran hutan dan kebakaran rumpun sebanyak 214 panggilan. Sementara dalam statistik keseluruhan kebakaran struktur bagi bulan yang sama, jabatan berkenaan telah mencatatkan 24 kes kebakaran bangunan dan 55 kes kebakaran rumah. Dari jumlah kebakaran tersebut, dicatatkan kerugian sejumlah lebih RM3,61,000. 24 pelajar menerima sijil semasa Majlis Convocation Pengajian Teranum dan Tajwid sesi 2020-2021 pagi tadi. Program tersebut diungkayahkan oleh Masjid As-Salihin. Majlis berlangsung di salah sebuah hotel di Kampung Kulab. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Haji Asminan bin Haji Cucu, Ketua Bahagian Idarah Jabatan Hal Ehwal Masjid, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Program diadakan sebagai platform bagi melahirkan model insan atau pelapis qari dan qari'ah pada masa akan datang di samping meningkatkan ilmu pengetahuan dalam bidang pembacaan Al-Quran. Pelbagai jenis masakan dan gubahan hasil kreativiti kaum wanita diketengahkan dan dipamerkan semasa pameran urusan rumah tangga Anjuran Persatuan Pertiwi Cawangan Daerah Temburong. Pameran yang diadakan bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Dulia Maha Mulia ke-76 itu berlangsung petang tadi di Dewan Belalong Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar.
Pameran yang disertai oleh ahli-ahli Biro Wanita Majlis Perundingan Mukim dan Kampung MPMK serta kaum wanita di daerah ini antara lain bertujuan bagi menampilkan kreativiti peserta dalam mempelbagai masakan selain sebagai perusahaan secara kecil-kecilan dalam meningkatkan ekonomi mereka. Acara diselajurkan dengan penyampaian hadiah kepada para pemenang. ...25 individu tempatan dikenakan kompaun dalam operasi bersih kerana membuang bekas makanan dan minuman serta membuang pontong-pontong rokok. Operasi dijalankan oleh bahagian penguatkuasaan Undang-Undang Jabatan Bandaran, Bandar Seri Begawan sepanjang berlangsung perayaan sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke-76. Individu-individu terbabit dikehendaki menjelaskan kompaun masing-masing ke bahagian kewangan Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan dalam tempoh masa 7 hari. Orang ramai diingatkan agar sentiasa menjaga kebersihan alam sekitar. Sebarang aduan dan maklumat berkaitan hubungi talian Darussalam 123 atau WhatsApp 8333 atau hotline 7291 122. Seorang lelaki tempatan meninggal dunia dalam kemalangan di Jalan Setia Diraja, Kuala Blain, daerah Blain. Insiden yang berlaku pada pukul 3.10 pagi itu melibatkan 2 buah kereta. Siasatan awal mendapati semasa insiden, kenderaan yang ditumpangi mangsa dipercayai telah dirempuh oleh sebuah kenderaan dari bahagian depan dan mengakibatkan insiden kemalangan berlaku. Mangsa 42 tahun telah disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Bersempena dengan sambutan ulang tahun keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-76, Persatuan Pingpong Brunei Darussalam BDTTA menganjurkan Sultan's Cup 2022 Open Junior and Cadet Championship. Perlawanan akhir dan penyampaian hadiah diadakan petang tadi di Pusat Belia di Ibu Negara. Kejohanan mempertandingkan 8 kategori perseorangan terbuka lelaki dan wanita, perseorang lelaki dan perempuan bawah umur 19 tahun, perseorangan lelaki dan perempuan bawah umur 15 tahun dan perseorangan lelaki dan perempuan bawah umur 12 tahun. Lebih 50 orang menyertai kejohanan tersebut. Antara yang menyampaikan hadiah yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Kejohanan golf BDGA terbuka senior 2022, Johri Ahmad dan Haji Abdul Khalid Latif masing-masing muncul juara bagi kategori senior gross dan net kejohanan anjuran Persatuan Golf Brunei Darussalam BDGA dengan kerjasama Persatuan Golf Senior Brunei Darussalam BDASG. Kejohanan 2 hari tersebut berlangsung di Royal Brunei Golf and Country Club, Jerudong. Kejohanan 2 hari ini disertai seramai 140 pemain. Selain pemain senior, juga dipertandingkan kategori terbuka dan wanita bagi sama-sama memeriahkan kejohanan. Sementara itu, artis Maldini memenangi terbuka gross dan Azni Abdullah memenangi terbuka net. Manakala gross wanita pula dimenangi oleh Almas Syazwani Khamis dan Slerina Yahya memenangi net wanita. Penyampaian hadiah kepada pemenang disempurnakan oleh Yang Dimuliakan Pihin Orang Kaya Lela Pahlawan, Major Jeneral Bersara Datuk Perukara Seri Haji Muhammad Jaafar bin Haji Abdul Aziz, Presiden BDASG. Muhammad Shah Azhar Abdullah muncul juara perlumbaan cabaran Bukit Saih 2022 sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-76 yang berlangsung pagi tadi di Taman Rekreasi Bukit Saih, Kampung Lumapas.
Perlumbaan yang menarik minat lebih 300 peserta dibahagikan kepada kategori lelaki, wanita serta kategori fun run. Ia bermula dengan pelepasan bahagian lelaki yang merangkumi jarak perlumbaan mendaki bukit sejauh 6 km. Muhammad Shah Azhar Abdullah Ahar turut meraih piala rebutan Raja Bukit yang mencatatkan masa terpantas bahagian lelaki dan Irene Sliam meraih piala Ratu Bukit masa terpantas bahagian wanita. Hadiah disampaikan oleh Haji Amirul Hafizan Haji Muhammad, penolong pegawai daerah Brunei dan Muara. Pasukan suka-suka menjori kejohanan badminton berpasukan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-76 di daerah Belain. Dalam perlawanan di Dewan BSRC Seria, pasukan suka-suka mengalahkan BSRC Walaun dengan keputusan 3-2. Sebanyak 12 pasukan mengambil bahagian dalam kejohanan tersebut. Tamasya Sukan Commonwealth Birmingham. Muhammad Nasrul Haji Abu Bakar, atlet negara Brunei Darussalam, berada di tempat ke-6 dalam acara angkat berat kategori 61 kg. Muhammad Nasrul mengumpulkan angkatan sebanyak 227 kg menerusi acara snatch dan clean and jerk. Sementara itu, pingat emas acara angkat berat dirangkul oleh atlet Malaysia. Pingat perak dimenangi wakil dari Papua New Guinea, manakala pingat gangsa milik atlet India. Not bad at all. Absolutely